Kenapa pentingnya pantai yang bersih? Sebenarnya, pantai yang bersih adalah sangat penting dan ianya ada kaitan dengan kehidupan seharian kita. Apakah kepentingannya? Antara pentingnya pantai yang bersih ialah laut adalah sumber oksigen. Apa laut sumber oksigen? Bukankah oksigen terhasil dari pokok dengan tumbuhan melalui fotosintesis? Selalu yang kita faham, oksigen dihasilkan daripada pokok dan tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tapi tahukah kita oksigen yang dihasilkan daripada hutan hanyalah 28% sahaja, manakala 70% bahagian besarnya adalah daripada hidupan marin serta 2% lagi daripada lain-lain. Laut menghasilkan oksigen daripada organisma marin, fitoplankton, alga plankton dan rumput air melalui proses fotosintesis, menukar karbon dioksida dan cahaya matahari kepada gula yang digunakan organisma tersebut sebagai tenaga. Salah satu jenis fitoplankton ialah Prochlorococcus melepaskan jutaan tan oksigen ke atmosfera. Jika laut kotor dan tercemar, organisma-organisma marin ini juga akan turut terjejas dan tidak mustahil bekalan oksigen bumi juga akan terganggu. Wah, baru saya tahu laut adalah sumber oksigen yang terbesar. Selama ini saya ingatkan hutan adalah sumber oksigen yang terbesar. Adakah kehadiran ikan juga penting bagi pantai yang bersih? Jika pantai bersih, ikan akan ke kawasan bakau dengan banyak. Malah hidupan liar seperti ketam juga turut serta dan ini akan menjadikan ekosistem menjadi seimbang. Pantai yang bersih bukan sahaja penting untuk pembiakan ikan, malah ia juga mampu mengundang hidupan marin lain seperti penyu. Wah, menariknya. Masih ingat lagi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan sebelum ini, pantai-pantai tumpuan tidak dikunjungi oleh orang ramai dan sekaligus kawasan di situ terpelihara daripada sampah dan kekotoran. Betul tu, pantai terpelihara daripada sampah dan kekotoran sepanjang PKP. Ia sangat menakjubkan, ada pantai yang sudah kembali bersih berjaya menambah hati penyu dan ikan lumba-lumba untuk berenang di sekitar perairan itu, seperti yang pernah berlaku di sekitar pantai Port Dickson, Negeri Sembilan pada Mei lalu. Tidak cukup dengan itu, malah beberapa negara di lain juga turut berlakunya peristiwa sama, di mana banyak hidupan marin singgah ke pantai dan sungai di kawasan komuniti yang telah bersih tanpa pencemaran. Hikmahnya kedatangan hidupan marin seperti ini ke pantai yang bersih itu adalah ia boleh menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat ekopelancongan. Secara tidak langsung turut menarik taraf populariti pantai berkenaan. Adakah pantai yang bersih juga menjadi jaminan sumber makanan laut komuniti nelayan? Kalau kita rujuk, Rajah Zon Perikanan Malaysia, Zon Konservasi dan Zon A dari 0 hingga 8 Batu Nautika merupakan kawasan paling dekat dengan pantai. Ia dikhususkan sebagai zon tangkapan ikan bagi nelayan tempatan. Jika pantai bersih dan tidak tercemar, tidak mustahil banyak ikan tertentu akan mendiami zon kawasan tersebut sekaligus akan menjamin rezeki buat nelayan tempatan. Namun, jika berlaku perkara sebaliknya, sumber perikanan mereka terhad dan akan terjejas, maka nelayan tempatan ini terpaksa bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan jumlah tangkapan nelayan masing-masing. Tidak kurang juga, ada antara mereka yang terpaksa menuju ke zon B untuk menangkap ikan. Dalam masa yang sama, ia melanggar undang-undang limitasi zon yang ditetapkan serta turut bersaing dengan bot nelayan zon tersebut yang lebih besar. Jadi sangat pentinglah pantai yang bersih bagi menjamin sumber makanan laut komuniti nelayan agar mereka tidak bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan tangkapan mereka. Oleh itu, kita sebagai orang awam telah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaganya agar dapat memberi manfaat kepada semua. Pantai yang bersih pasti akan menjadi pilihan awam sebagai tempat bersantai tumpuan pelancong luar yang ingin merasai kehangatan cuaca di pantai Malaysia. Malah boleh menaikkan imej kawasan tersebut sebagai lokasi yang menarik. Dalam masa yang sama, tidak perlu untuk kita semata-mata mengharapkan pihak berautoriti untuk menggazetkan sesebuah pantai dan laut itu sebagai taman negara, pusat pelancongan atau tempat warisan bersejarah. Oh, faham. Pantai memangnya mempunyai keindahan yang kaya dengan flora dan fauna yang menarik tumpuan pelancong. Kebanyakan pencemaran pantai atau sungai disebabkan segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah di merata tempat dan ke dalam sungai. Bila ditanya mereka, memberi alasan tiada tong sampah. Boleh bagi saya langkah untuk kita memelihara kebersihan di pantai atau di sungai? Ya, betul apa yang diperkatakan itu. Sebenarnya banyak sahaja langkah yang boleh kita lakukan, tapi banyak segelintir mereka mengabaikan, iaitu mengadakan gotong royong. Seperti yang kita tahu, semua golongan boleh ikut serta dalam memberi kerjasama membersihkan kawasan pantai atau sungai agar kerja dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar. Betul tu. Kerjasama sangatlah penting dalam melakukan setiap pekerjaan supaya lebih cepat dan menjimatkan masa. Kebiasaannya, pembahagian kerja ini hanya dilakukan di sekolah sahaja kan? Tak, sepatutnya semua orang boleh buat, tidak semestinya di sekolah sahaja. Warga setempat atau mana-mana agensi juga boleh turun tangan untuk melaksanakan gotong royong membersihkan kawasan pantai atau sungai. Biasanya di sekolah mereka diberikan ceramah mengenai memelihara pantai atau sungai. Kerana melalui ceramah ini pelajar boleh mempraktikkan di luar dari sekolah. Oh, saya sudah faham. Kita sebagai rakyat yang mesra alam perlu peka dalam isu-isu seperti pencemaran pantai, pencemaran sungai. Kerana kebersihan air sangatlah penting untuk kehidupan akuatik, tumbuhan dan manusia. Betul tu, sangat penting. Jadi kita perlu jaga alam bersama-sama. Jika alam sakit dan musnah akibat pencemaran air, pencemaran udara, maka kita dan alam juga musnah. Oleh itu, kita sama-sama lindungi sungai daripada membiarkan ikan hidup bersama sampah sarap. Pencemaran di pantai sebenarnya bukan satu isu yang baru kerana setiap tahun berita mengenainya sentiasa dilaporkan. Kesadaran sivil tiada dalam setiap diri pengguna pantai kerana setiap pengguna perlu ada satu sikap bertanggungjawab sosial. Oleh itu perlu menguatkuasakan undang-undang oleh pihak kerajaan.
Macam mana tu? Pihak kerajaan perlulah membuat pemantauan yang kerap bagi melihat kebersihan pantai dan tahap kebersihan lebih tinggi melalui analisis kebersihan air. Kita dapat mengujinya dengan beberapa cara seperti melihat rupa fizikal air, bau dan rasa serta kaedah makmal. Analisis ini untuk melihat kebersihan air agar pencemaran dapat dielakkan. Oh, faham. Jika sungai yang bersih, ia berpotensi besar untuk dijadikan sumber air mentah dan aktiviti ekonomi dapat dijalankan seperti aktiviti sukan atau riadah. Tapi, apakah lagi tindakan pihak berkuasa jalankan? Pihak berkuasa akan menangkap individu atau sekumpulan yang melakukan pencemaran seperti membuang sampah di tepi pantai atau sungai sehingga menjejaskan pemandangan dan keindahan kawasan tersebut. Integriti dan komitmen pihak berkuasa sangat dititikberatkan agar tiada masalah seperti rasuah sehingga mengancam kepercayaan terhadap organisasi. Integriti dan komitmen pihak berkuasa sememangnya sangat penting sebab segelintir mereka sanggup menerima rasuah tanpa memikirkan kepercayaan yang diberikan. Harap pihak berkuasa menunaikan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Apakah lagi langkah yang perlu dilakukan? Memupuk kesedaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara pantai ataupun sungai. Sejujurnya, langkah ini dapat membuka mata masyarakat tetapi ia perlu bermula dalam diri kita sendiri dahulu. Ya, betul tu. Kita sendiri perlu faham apa makna menjaga, merawat dan pelihara. Sekiranya kita membuang sampah merata-rata, kemungkinan tiada siapa yang ingin membuangnya. Jadi kita perlulah membuang sampah di dalam tong sampah yang disediakan supaya orang yang melihat boleh dijadikan sebagai contoh. Oleh itu, kita perlulah menitipkan sifat sayang terhadap kebersihan pantai supaya kawasan tersebut dapat mengelakkan pencemaran air. Berbagai usaha pernah dilakukan untuk memastikan kebersihan pantai dijaga, tapi disebabkan kenakalan segelintir manusia tanpa memikirkan akibatnya, kita kehilangan khazanah alam yang sangat indah itu. Oleh itu, marilah kita memberi sokongan dan dorongan kepada pihak kerajaan dan masyarakat setempat untuk memelihara kebersihan pantai daripada tercemar.